Semoga kaum selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah. Itu terjemahan salam yang kita lafazkan setiap kali bertemu dengan saudara muslim kita. Kata Nabi, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Bila bertemu dengannya maka berilah salam. Dan salam itu merupakan doa. Kita doa mendoakan di antara satu sama lain apabila kita bertemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in. Dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunya wad din. Dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti. Ini bahasa orang zaman sekarang ni, berintegriti. Ya, Rasul yang kita sambut hari kelahirannya pada bulan Rabiul Awal. Ya, kita berasa seronok, gembira, teruja, ya, rasa bangga. Dan bulan ini juga, bulan Rabiul Awal juga, kita berasa sedih, berasa sugul, ya, berasa tak seronok pasal ini adalah bulan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila masuk sahaja bulan Rabiul Awal, dia adalah bulan kelahiran Nabi dan juga bulan kewafatan Nabi. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, Nabi wafat pun pada bulan Rabiul Awal. Senang nak ingat, ya. Okey, jemput masuk, kepada yang baru sampai dalam ni pun ada lagi ruang. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, yakni berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin. Sebut amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tak dicampak dalam api neraka, maknanya kita semua masuk syurga. Sebut amin. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita dah duduk dalam taman, ya, taman syurga. Maknanya cita-cita tu, hajat tu, impian tu, teringin tu dah ada, niat tu dah ada dah. Mudah-mudahan ini permulaannya, ya, dan satu hari nanti kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dipermudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Terima kasih kepada Al-Fadil Ayahanda. Kena panggil Ayahanda lah, saya sebaya dengan anaknya, belajar dekat Sultan Abdul Aziz, sekolah rendah, sekolah apa ke dia punya, SRK ke, sekolah rendah kebangsaan, kan, Sultan Abdul Aziz. Dulu saya belajar di situ darjah 4, bukan darjah 4, darjah 5, darjah 6, duduk asrama desa. Jadi ayahanda Ustaz Zamhana kita, yang telah menjadi pengacara majlis dan merangkap pengerusi, pengerusi surau kita di sini yang kita hormati, ya. Jadi bila Ustaz Zamhana tegur pasal bacaan tadi, kita memang terimalah, ya, pasal dia pakar dalam bidang itu. Kan, kita yang tak berapa nak pakar ni pun kena terimalah, kena angguk je lah, kan. Dah kita tak reti, nak sebut tengin kerang teruk berbenar, kan. Kita ni kira tak berapa nak pandai, tak berapa nak reti. Betul lah. Jadi kita terimalah apa yang ditegur tu dan kita berubah, ya. Dan Ustaz Zamhana tadi membocorkanlah beberapa rahsia-rahsia saya tadi,
Sikit-sikit lah ya, sikit-sikit rahsia saya. Apa ni, isteri seorang, anak 7. Tapi ada yang dia tak tahu tu, kan? Kita pun tak adalah kabur semua. Yang kita hantar tu tak adalah kita cerita semua kan, ada je rahsia. Biasa rahsia tu kita cerita sekarang masa time makan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya terlupa nak sebut ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini. Di kalangan tuan-tuan ni ada Tok Pengulu, ada Tok Sidang, Tok Ketua, Tok Empek, Tok Batin. Ada Tok Batin. Oh, sini tak ada. Nampak macam ramai orang asli. Siapa marah bila saya sebut orang asli? Dema kata kami bukan asli, kami tiruan. Tok apa lagi? Tok Bomoh, Tok Mudim, Tok Dalang, Tok apa lagi? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Naib, Atuk, Opah, Nenek, Pakcik, Makcik, Pak Haji, Mak Haji, abang, kakak, adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya jangka ceramah tak lama. Pasal Ustaz Zamhana ragging saya. Dia suruh berdiri. Jadi bila berdiri ni maknanya tak boleh tahan lama. 45 minit aja. Kan? Boleh. Jadi jemaah pun sebenarnya suka pun. Lagi awal berhenti lagi bagus. Acara kemuncak malam ni makan. Bukannya ceramah ni selingan. Baik, jadi kalau majlis tak ada makan pun tak jadi. Sebab Nabi kata ada 4 cara kalau kamu buat dapat masuk syurga. Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Bukan tak boleh bergaduh. Dalam Islam Nabi dah sebut siap-siap. Manusia ni memang dia akan berselisih faham. Dia akan bercakap, dia akan bergaduh. Tapi Nabi kata jangan lebih 3 hari. Nak masuk hari yang ketiga, nak masuk hari keempat, jumpa balik, bagi salam, tanya khabar, minta maaf. Ustaz, lepas tu kalau sambung balik boleh tak? Boleh. Dia janji jangan lebih 3 hari aja. Biasanya orang-orang politik time-time nak pilihan rayanya dia mau bercakap lah. Tapi lepas tu elok je minum pun. Kita yang bercakap lama minum. Memang elok je minum ngetih sekali kan. Baik, kemudian Nabi kata yang ketiga, at'imut ta'am, jamu orang makan, belanja orang makan. Jadi kalau buat majlis, buat ceramah tak ada makan, cerai kan? Kira cerai kan? Bila ada makan itu tarikan. Kan? Lagi ramai orang datang. Walaupun datang tu kerana nak makan pun tak apa. Kan? Yang penting disediakan jamuan makan. Kata Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya dengar ceramah dia. Lepas-lepas PKP tu jemaah berkurang, susut. Kehadiran jemaah ke surau ke masjid susut, kurang. Dia kata AJK masjid kena buat inisiatif yang boleh menarik orang datang ke masjid ke surau. Caranya ialah tiap-tiap malam buat jamuan kambing. Makan kambing tiap-tiap malam. Malam ini kambing golek, besok kambing kari, lusa kambing kurma. InsyaAllah ramai orang datang. Macam setuju tak pengurusi? Pengurusi korek-korek hidung kan? Alamak. Tapi alhamdulillah nampaknya semenjak ni yang apa ni kita kata baru-baru ni dah mula ramai baliklah jemaah yang datang, terutama sekali bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni. Kita tengok di mana-mana pun kan, semua orang nak buat. Kalau tak buat tu macam ralat, macam rasa ada benda tak sempurna, macam ada benda tak lengkap, macam ada sesuatu tentatif ataupun program dalam kita punya surau ni, masjid ni, macam ada benda yang tak sambut lagi. Apa benda gamanya? Rupa-rupanya belum lagi menyambut Maulidur Rasul. Jadi ini menunjukkan sambutan Maulidur Rasul lebih besar kan, dan lebih meriah.
Dan dikatakan raya yang paling besar daripada semua jenis raya. Kalah raya Korban pun kalah. Sebab antara raya Korban dengan raya puasa, sebenarnya raya yang lebih besar dan lebih lama raya Korban 4 hari. Tapi kita pula faham raya puasa yang paling besar. Sebab puasa sebulan, raya 35 hari. Bukannya rayanya sebulan, 35 hari lebih pula. Sebab sambutan rumah terbuka, majlis rumah terbuka, tengok sampai dah 30 hari tu kan, dah penuh. Ada pula buat lagi 35 hari, tak habis lagi. Sebab dia faham raya puasa sebulan, raya pun sebulan juga. Tapi sebenarnya raya yang lebih besar ialah raya Korban. Saya masa pergi dekat Syria, nak cerita pergi Syria lah ni. Bulan 7 saya pergi misi Korban di Syria, dibawa oleh Aman Palestin. Sebab saya dilantik jadi duta Aman Palestin. Yang mana tuan-tuan pun mungkin kenal, Aman Palestin ni sebuah NGO. Lepas tu dia kempen lah, siapa-siapa nak buat korban di bumi Anbiya, 3 buah negara, Palestin, Syria, Yaman. Jadi bila sampai dekat sana, sambutannya memang sangat meriah. Raya yang kedua, kita sembelih 62 ekor kambing. Kita jamu kepada 2,500 penduduk pelarian Syria di sebuah perkampungan namanya Perkampungan Atta dekat Jarablus. Demo makan kambing, Masya Allah, berselera. Eropanya macam kita lah. Ni Arab mancung, hidung dia boleh belah roti. Tak, ada siapa berajat. Kita ada simpan senarai ibu-ibu tunggal Palestin Syria, memang lawa. Umur sekitar 60-70. Tak jadi pula. Tadi nampak macam excited. Kan? Saya nak ceritanya masa ibadah korban di sana meriah. Lepas tu pula lembu dia gemuk, padat, mantap, padu, mantul. Hari ni budak-budak dia sebut mantul. Mantul tu apa? Mantap betul. Dia gabung mantap dengan betul. Mantap betul. Orang Indon cakap. Berat dia 500 kilo, 600 kilo. Bapak besarnya. Lepas tu jinak. Saya ambil gambar dengan lembu, tak takut. Dekat sini saya tengok dekat dalam Facebook viral dekat Malaysia, lembu sampai kering ni. Nampak tulang. Dah lah kuih kering, liur pula tu. Lari masuk highway. Lepas tu pula masa nak sembelih tu Tok Imam kena tanduk, Tok Bilal kena terajang. Liur dia punya lembu. Saya tanya, kenapa lembu di sini gemuk kemudian jinak? Dia kata lembu dekat sini makan rumput. Sama je lembu dekat Teluk Intan pun makan rumput. Tapi rumput campur kurma. Dia proses mesin kan. Dia panggil apa ke yang kalau campur tu, pellet ke apa ke. Tapi saya tengok dia mesin rumput, kemudian dia campur kurma yang dah dimesin. Maknanya lembu kambing di sana makan kurma. Sebab itu dia gemuk, padat, jinak. Saya terfikir kalau orang tak makan kurma lagi teruk daripada lembu. Kan kurma tu sunnah Nabi. Kita makan kurma biasanya bulan Ramadan, seminggu pertama. Masuk minggu kedua tak nak makan kurma, makan takoyaki. Itu bukannya makanan sunnah. Makanan sunnah ialah kurma. Ustaz, saya dengar macam-macam lah tentang kurma ni. Kan? Katanya Nabi tak makan kurma, Nabi makan tamar ataupun Nabi makan rutab. Kita ada dengar istilah dalam hadis, ketika berbuka Nabi makan rutab. Jika tiada rutab, Nabi makan tamar. Saya tak ada pula jumpa Nabi makan kurma. Nabi makan rutab dengan tamar. Baik, kedua-duanya kurma. Bahasa kita panggil kurma. Kan? Tapi rutab ialah kurma muda nak kemasak. Nabi masa berbuka dia makan kurma muda nak kemasak. Kemudian jika tidak ada kurma muda nak kemasak tu, dia akan makan tamar. Tamar ialah kurma kering. Kebanyakan daripada kita yang beli dekat kedai tu kurma kering, itu tamar namanya. Dan ada satu lagi kurma muda, itu dipanggil balah. Balah, rutab, tamar.
Jika tiada tamar, Nabi akan minum air kosong. Itu sunnahnya. Ya, Nabi makan kurma, tapi dia ada dia punya jenis-jenis dia. Ustaz, bukan ke kurma satu jenis dia? Apa namanya? Yusuf Tayu. Itu bukannya jenis kurma. Itu nama syarikat yang mengeluarkan kurma tu, dia pun ambil sana. Tapi dalam banyak-banyak kurma, tuan-tuan ya, amalkan. Ini bukan hanya bulan Ramadan. Kalau boleh, amalkan sepanjang tahun, setiap hari. Namanya kurma ajwah, ataupun dikenali sebagai kurma Nabi. Ustaz, saya dengar orang kata kalau makan kurma ajwah ni, lama-lama rambut gugur, kepala botak. Itu hadis ke apa? Tak tahulah, orang cakap. Saya nak bagi tahu jawapannya, itu bukan hadis Nabi, tetapi itu hadis Melayu. Hadis Melayu. Makan kurma ajwah, rambut gugur, kepala botak. Pasal apa? Sebab harganya mahal. Sekilo 100. Mana tak botak kepala? Tapi orang kampung cerah ni, orang Teluk Intan ni, semua toke-toke. YB. Pasal apa saya kata YB? Saya tengok ramai YB. Yang besar dan yang bersandar. Itu YB. YB mestilah banyak duit. Apa ada kalau takat sekilo 100. Beli benda lain yang lagi mahal, boleh pula nak makan kurma yang banyak khasiat. Apa kata Nabi? Man tasabbaha kulla yawmin 7 tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun. Barang siapa mengamalkan makan kurma ajwah 7 biji setiap pagi, terhindar ia daripada racun dan sihir pada hari ia memakannya. Siapa makan kurma ajwah 7 biji setiap pagi, tak kena racun, tak kena sihir. Itu kelebihannya, menyebabkan harga dia melambung tinggi. Tapi ada kurma, dia asal kelahiran Palestin. Kalau kurma ajwah asal kelahiran Madinah. Ada kurma asal kelahiran Palestin, dia besar. Siapa pernah jumpa kurma asal Palestin? Apa nama dia? Namanya kurma Medjool. Dia adalah kurma paling besar di antara semua jenis kurma, asal kelahiran Palestin. Sebab itu saya cerita tadi, lembu dia gemuk, kambing dia pun gemuk, kemudian jinak, kemudian buah dia besar. Sebab apa? Sebab dia datang daripada bumi Syam. Ingat tak, masa kecil-kecil Nabi kita ikut pakciknya Abu Talib berdagang ke Syam. Syam tu bila disebut Syam, sebelum tu, masa Nabi dah besar, Nabi jadi pengurus barang-barang dagangan Khadijah. Nabi bawa pergi berdagang ke Syam. Syam tu mana? Dah besar ni kita tak jumpa pula Syam dalam peta. Rupanya Syam ialah Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. 4 negara ni dipanggil Syam. Nabi kata Syam bumi yang berkat. Salah satu daripada keberkatannya ialah tanahnya subur. Maka sebab itu binatang ternaknya gemuk, mencin-mencin, susunya banyak, kemudian jinak, kemudian buah-buahannya pun besar. Dia punya kobih besar meja ni. Dia punya tembikar pun besar meja. Cabai besar lengan. Mana gaya nak ngokok ni besar lengan. Besar. Memang besar. Boleh tengok dekat YouTube. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana kita cerita tadi? Ini baru mukadimah tau. Belum start lagi ni. Dah berapa minit dah? Saya kata tadi 45 minit mukadimah tadi tu. Ini kira belum start lagi tau. Baru nak start, tekan apa ni, alam. 45 minit daripada sekarang. Hari tu saya ceramah dekat mana ke? Saya kata 45 minit tolong bagi isyarat. Tapi bila sampai betul-betul budak-budak ni depa lurus. Buat isyarat betul. Bapak budak tak ada, buat dia je. Budak-budak betul-betul dia buatnya. Lepas tu bila saya langgar, saya lajak, ceramah tengah sedap. Gambarnya, ustaz ni tak berhenti ni. Dia buat isyarat kasar sikit. Saya terus berhenti. Ustaz, pancung. Terus berhenti. Jadi hari ni saya tak nak pesan. Sebab takut buat macam tu kan. Terus kena pancung. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyambut hari kelahiran Rasul,
menjadi tanda tanya dekat sini. Rasul boleh ingat, jom kita nyanyi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Hardul, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Siapa nama isteri Nabi Adam? Berbudak jawab ni. Bapaknya adik-beradik demo je. Habis nak kata sirah Nabi-Nabi. Terutama sekali kalau tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana lagi handsome. Kan, saya lagi handsome ni pelakon Korea tu. Perasan. Kan? Minat dengan penyanyi Korea. Ui, padahal demo langsung tak ada apa pun yang boleh. Ustaz, tak pernah tengok apa, tambah-tambah Nabi Muhammad. Macam mana Nabi boleh kenal kita? Besok di hari akhirat, memang ada orang tanya soalan tu. Di padang mahsyar, manusia ramai, semua berhimpun daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Ada 124,000 Nabi. Walaupun ada Nabi-Nabi yang tak ada umat. Rupanya tuan-tuan ni, dalam dunia ni ada Nabi yang tak ada umat. Seorang tak ada. Seorang pun tak beriman. Seorang pun tak menerima dakwah dia. Lagi nanya. Ada. Tu kalau panjang lah pula kalau nak cerita. Kemudian bukan setakat manusia, binatang pun berhimpun. Ya Masya Allah, semut saja ada berapa jenis. Kan? Cicak aja pun ada berapa jenis. Semut, cicak, anaconda, king kong, Godzilla. Kan? Dugong semua ada sekali. Macam mana Nabi nak kenal ustaz? Ramai benar. Nabi kata, aku boleh kenal umatku. Sebab itu kita kena buat supaya Nabi boleh kenal kita. Apa dia? Aku boleh kenal umatku daripada wajahnya yang bercahaya dan berseri-seri, min atharil wudu. Umat aku besok wajahnya berseri dan bercahaya, kesan daripada wudu. Maknanya kita ni tak payah make up pun sebenarnya. Tak payah berpack beli. Kan, dulu masa zaman sekolah kawan saya pakai Fair and Lovely. Laki. Pasal dia nak bagi nampak cerah, tapi muka dia cerah bila pakai Fair and Lovely, tapi tengkuk hitam. Dah macam tai cicak. Kan? Itu jangan ceritalah, lelaki pun ada yang nak bagi nampak cerah. Perempuan biasalah, perempuan itu fitrah, itu biasa perempuan dia nak bagi nampak lawa. Terutama sekali nak bagi nampak lawa kepada budak yang jawab kepada suamai. Kan? Suamai. Ada satu ustaz dekat Kedah. Dia kata kebanyakan kita ni bukan suami, suamai. Tahu apa makna suamai? Depa sua kita mai. Suamai depa panggil. Kan? Apa nak cakap tadi terus terlupa. Kan? Kebanyakan daripada kita ini apa nak cakap tadi terlupa pula dah. Kalau lelaki isteri, dah ada azam tak ada. Kena berhenti ke ataupun nak kena terus je Ustaz? Jalan je. Isteri make up, lawa-lawa nak bagi putih untuk suami sendiri, bukan suami bukan untuk suami orang. Dah bunyi dah. Boleh terus okey, kita terus sampai pukul 10 insya-Allah. Jadi itu fitrah. Kan? Pasal dia nak menarik perhatian suami, kenalah make up. Kan? Cuma kata Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamus. Masa dia ceramah dulu saya minat, saya selalu dengar.
Dia kata kadang-kadang suami balik berserabai je. Yalah tengah masak. Kan? Tengah masak, tengah numbuk sambal, kelengkung-kelengkang, pakai baju pun terbalik. Kan? Rambut robang macam Kak Limah. Memang nama pun Kak Limah. Kan? Lepas tu bila suami balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap bang, kejap. Terus meluru, buka pintu. Ya Allah, bau tempoyak. Kan? Bau acum, bau masam. Sepatutnya tunggu kejap bang. Cepatlah. Kejap bang. Minta seminit bang, kejap. Masuk bilik dulu. Kan? Betulkan baju. Tadi baju terbalik, betulkan balik. Walaupun belakang tu tulis undilah PAS ke undilah Barisan Nasional. Kan? Tak kisahlah. Itu yang kadang pakai baju terbalik tu. Pasal dia ada baju parti ni, dia tak nak bagi nampak. Kan? Undilah UMNO ke apa ke, dia betulkan balik. Lepas tu sikat rambut, sembur minyak wangi. Tapi janganlah sampai kelang kabut, tak sempat nak buka lampu. Tak buka lampu terus kan, semua rupanya reset. Allah, bukan minyak wangi. Suami kata ni nyamuk mana pula ni? Ni bau reset, ni bukan bau minyak apa ni, bau minyak wangi. Okey. Jadi nak ceritanya, wuduk boleh menyebabkan wajah kita jadi berseri dan bercahaya. Satu lagi kata Nabi, min atharis sujud, kesan daripada sujud. Maknanya muka orang yang solat, muka orang yang sembahyang tak sama dengan muka orang yang tidak solat. Rupanya statistik, bukan statistik, apa kita panggil, survey menunjukkan ada, saya pernah dengar Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Dia kata dalam siri dia punya ceramah-ceramah motivasi, 80% tidak cukup solat. 20% saja yang solat dia cukup 5 waktu. 80% solat tak cukup. Kan? Dan baru ni waktu saya ceramah dekat di satu universiti, kata pensyarah agama tu lah, pengarah pusat Islam di satu universiti ni, dia kata 70%. Kalau ikut dia punya kajian dia, survey dia, 70% solatnya tak sempurna, tak cukup. Padahal pelajar universiti tu, cerodik tu. Kan? Jadi kalau tara orang cerodik pun solatnya tak cukup. Saya ceramah di satu sekolah, saya tanya, siapa sini yang solatnya tak cukup 5 waktu? Kan? Ada lebih kurang 80 orang kat tangan. 20 orang aja yang solatnya cukup. Koma ni, kenapa ni? Tak solat ke? Solat. Habis tu, tak cukup. Berapa tak cukup? Ustaz, saya solat 2 je Ustaz, 2. 2 apa? 2 rakaat. 2 waktu. Waktu apa? Maghrib dengan isyak. Kenapa maghrib dengan isyak? Subuh, zuhur, asar mana? Ayah paksa kata. Maknanya yang 2 tu pun terpaksa. Pasal ayah ajak pergi surau, terpaksa sembahyang maghrib dengan isyak. Kan? Habis, kenapa 2 je? Mana lagi 3? Kira okey lah Ustaz. Ada juga 2 daripada tak ada. Kawan saya lagi teruk Ustaz, seminggu sekali aja. Kan? Sembahyang apa tu? Sembahyang Jumaat aja Ustaz. Yang sembahyang Jumaat saja mana? Siapa? Saya Ustaz, saya. Kenapa kamu sembahyang Jumaat aja? Kira okey lah Ustaz. Ada juga seminggu sekali. Kawan saya lagi teruk, setahun 2 kali. Siapa sini sembahyang setahun 2 kali yang kat tangan? Saya Ustaz. Kenapa kamu sembahyang setahun 2 kali je? Tiap-tiap hari 5 kali tau. Kira okey lah Ustaz. Ada juga setahun 2 kali. Sembahyang raya haji, raya puasa. Kawan saya lagi teruk Ustaz, dah meninggal pun, nak cakap pun tak gamak. Kenapa? Hari dia meninggal baru sembahyang. Dah mati pun sembahyang juga. Itu pun bukan dia sembahyang, dia disembahyangkan. Kan? Namanya sembahyang solat jenazah. Maknanya langsung tak pernah solat, tak pernah menjejakkan kakinya ke surau, ke masjid. Tapi bila cakap, ketuk meja. Koma kenal tak teman ni siapa? Teman ni Mat Gunung kata. Mat Gunung mana? Gunung mana-mana, semua teman dah panjat. Gunung Kinabalu, Gunung Everest, merata-rata gunung dah teman panjat. Gunung Kinabalu tu 16 kali panjat. Kan? Gunung apa lagi? Gua Tempurung pun teman dah panjat juga. Orang masuk dalam gua, dia panjatnya gua. Kan?
Nak ceritanya semua gunung dia panjat. Kan? Tapi masalah dia, tangga masjid pun dia tak panjat lagi. Tangga surau pun dia tak sampai lagi. Betapa teruknya. Gunung semua dah panjat, tangga surau. Ada pula orang rajin pergi gym, badannya berketul-ketui. Kan? Berketul-ketui badannya. 6 pack, 8 pack. Kan? Bila dia angkat dumbbell tu, tambah lagi. 500 kilo dia boleh angkat. Tapi angkat takbir tak larat. Kan? Tak pergi solat pun. Tapi angkat benda tu berat, boleh pula. Angkat gebor pun tak larat. Nak bangun subuh pun tak larat angkat gebor. Kan? Bila isteri kata, bang, saya dengar bang, kalau orang tak solat subuh bang, dah dengar azan, tapi sengaja dia tarik selimut. Selimut tu kulit babi. Kan? Isteri dia cakap, dia tarik selimut, dia kata babi pun babi lah. Janji aku nak tidur. Maknanya hati kering tu. Dia dah tak kisah dah. Tapi tak tahulah itu hadis mana pula. Kan? Selimut babi tu. Kan? Suami kata babi pun babi lah. Baru ni saya ceramah di satu sekolah. Pasal dah tersebut pasal babi ni. Alang-alang sebut terus. Bila main game, budak-budak ni antara zikirnya ialah binatang itulah. Kan? Depan sikit, belakang. Babi lah. Babi betul lah. Babi lah. Dia akan sebut babi bodoh. Kan? Saya kata lepas ni boleh tak main game? Tak apalah nak main game, tapi jangan obses, jangan terover sangat. Pasal dikatakan minima sehari bermain game 5 jam. Melayari internet ni, main gadget ni 5 jam sehari. Itu minima. Dia boleh pergi sampai 8 jam. Dan ada yang sampai 12 jam. Punya teruknya ketagihan. Ketagihan bermain gadget. Baik. Apa nak cakap tadi? Dah bila main tu pula, tak pernahnya kita dengar kalau main game tu selawat. Ada tak? Siapa main game dekat sini? Allahumma salli ala Muhammad. Depan, tepi. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Sikit lagi. Allah kena tembak pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma salli ala. Weh. Apa ni bapak aku panggil lah. Sadaqallahul azim. Ada tak orang main game dia berzikir? Memang tak lah. Mencarut yang banyaknya. Kan? Bila kita main game, rupanya babi ada dekat sebelah rumah. Babi kata, pasal apa daripada tadi nama aku dipanggil? Dah lah aku tak main, lepas tu salahkan aku pula. Kan? Kesian babi. Baik, kat mana tadi? Kat mana tadi? Menyambut Maulidur Rasul ini, tak lain dan tak bukan yang kita sambut ialah 25 Rasul tadi. Tak habis cerita lagi ni. 5 orang daripadanya diangkat menjadi ulul azmi. Satu jawatan yang kalau hari ni kita panggil Datuk Seri kot, ataupun Tun Damak. Ini atas lagi lah. Tapi nak ceritanya ada satu pangkat diberikan, dia panggil ulul azmi. Nabi yang paling besar, yang paling berat, yang paling banyak sekali ujian dan dugaannya ketika berdakwah, iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dipendekkan lagi ceritanya. Pasal jam kita ni dah dekat 45 minit dah ni. Kan? Dipendekkan lagi ceritanya. Dalam ramai-ramai Nabi dan Rasul itu, seorang daripada kalangan mereka diangkat sebagai penghulu sekalian Nabi dan Rasul, iaitu tak lain dan tak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kenapa dalam salawat ada ulama yang kata tambah sayyidina. Asalnya Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi ulama sebut tambah sayyidina itu sebagai satu penghormatan kita sebagai umat kepada Nabi kita. Kalau hanya Allahumma salli ala, Allah berselawat ke atas Muhammad, sebut Muhammad aja, kan? Wa ala ali Muhammad. Tapi bila kita tambah Allahumma salli ala sayyidina, yang inilah mungkin Ustaz Zamhana pun
dah lama dengar tu dia sakit telinga tu pasal dia pakar dalam bidang itu. Kan? Itu yang saya ketua nak jadi imam tadi. Kan? Saya kata tak payahlah kan. Dia kata tak sakit tekak. Dia buat akil. Buat akil sakit tekak. Saya dekat belakang ni kalau ada ustaz ke mufti ke apa ketua rasa nak terkencing jadi imam. Kan? Ayat-ayat lazim pun boleh jadi lupa kita kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Sepatutnya sebutannya sayyidina. Tapi ramai orang sebut sayyidina. Sayyidina tu yang main daun teruk tu. Bukan daun teruk, apa ke namanya? Yang main tu lah sayyidina tu kan. Yang kena bayar duit, dapat hotel lah apalah. Itu permainan sayyidina. Maka sebab itu sebut betul-betul sayyidina. Sayyidina itu bermaksud penghulu kami, pemimpin kami. Allah berselawat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad. Kata ulama lebih cantik, lebih molek lagi. Walaupun ada juga kita dengar golongan ustaz-ustaz juga dia kata Nabi tak ajar pun benda tu. Nabi tak suruh buat pun. Tapi kita sebagai orang awam ni pun tuan-tuan yang kita ikut tu pun ulama juga. Kita bukannya memandai-mandai, kita bukan reti pun. Tapi ulama kata tambah sayyidina sebagai penghormatan. Kerana sayang kita kepada Nabi, hormat kita kepada Nabi, Allah berselawat ke atas penghulu kami, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni yang bila sebut Muhammad ni pun kalau kita sebut Muhammad aja, mat dia tak ada qalqalah. Ni kalau orang pakar dia qalqalah. Kan? Muhammad. Kalau ikut nama Nabi kita ni Muhammad yang terpuji maksud dia. Kan? Kata atuk Nabi, aku bagi nama cucu aku ni Muhammad supaya semua penduduk di langit dan di bumi sentiasa memujinya. Kalau dah panggil Muhammad, Muhammad, yang terpuji, yang terpuji, maknanya semua orang puji dia. Tapi kita pula dah elok ada nama Muhammad, panggilnya lain. Mat, Mat. Kalau mat maknanya mati. Kalau mat maknanya mampui. Kalau bahasa Kedah dia panggil mampui. Kan? Kasar sikit lah bunyi tu. Tapi orang Kedah, relih Penang tu dia biasa je dengan perkataan mampui tu. Kenyang nak mampui, sikit nak mampui, laju nak mampui, cantik nak mampui, besar nak mampui, dia semua nak mampui. Kan? Tapi dalam banyak-banyak saya dengar bahasa Perak sopan orang kata kan, ya Allah cantik berbenar, sikit berbenar, besar benar, laju berbenar. Tak ada yang benar melainkan benar belaka. Itu orang Perak. Kalau orang KL gila, laju gila, sikit gila, cantik gila. Sana banyak orang gila. Baik. Kat mana tadi? Nama Muhammad. Kan nak sebut nama Muhammad, panggillah Muhammad. Tapi kebiasaannya pula, kan, orang Arab bila bagi nama Muhammad, dia rasa pelik sebab dia tak biasa bagi nama itu kepada mana-mana anak dan cucu mereka. Habis itu ustaz, masa zaman itu apa namanya? Kata ulama, mereka akan menamakan anak dan cucu mereka yang disandarkan kepada patung berhala, ataupun contohnya Abdul Syam, hamba matahari, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Mana. Itu nama-nama patung berhala yang besar-besar, bapak-bapak patung. Ataupun mereka memberikan nama dengan nama-nama binatang. Sebab apa? Sebab mereka nak anak mereka tu jadi berani dan kuat. Jadi bagi nama binatang buah. Contohlah suami isteri dapat anak, isteri dia mengandung, kemudian isteri kata, bang, anak kita ni bang jantan. Kan kita baru balik scan, nampak Angry Bird. Lepas tu apa cara nak bagi nama anak kita ni bang? Kalau jantan kita bagi nama anak kita King Kong lah, supaya anak kita kuat dan berani. Okey bang, isteri dia setuju. Tahun depan pula, bang, tadi pergi scan kan, anak kita perempuan lah bang, kita nak bagi nama apa supaya anak kita ni sopan santun, lemah lembut, kita bagi nama dia Dugong. Dugong pula. Kan, nama binatang. Kan? Anak ketiga Godzilla, anak keempat Anaconda, anak kelima beruang. Macam itulah. Dia bagi nama sempena nama-nama binatang. Ini bukan cerita dongeng ni. Pernah dengar tak ada satu kisah seorang ayah bertemu dengan Sayyidina Umar
Amirul Mukminin. Masa itu dia jadi khalifah. Ayah ni kata apa dia? Saya nak mengadu anak lelaki saya nakal, buih. Apa nakalnya, apa buihnya? Malam-malam tak duduk rumah, ngelewor katanya, ngelewor. Siang-siang melengkok macam ular sawur. Kan? Malam-malam tak nampak muka dia, ngelewor katanya. Okey, panggil anak kamu, aku bagi kaunseling. Budak ni tadi bila kena kaunseling dengan Saidina Umar, dia bagus. Masih baik, alhamdulillah. Habis Saidina Umar bagi kaunseling, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, saya nak tanya soalan boleh?" Boleh? Apa soalannya? Apakah kewajipan ayah? Kewajipan ayah ada 3, kata Saidina Umar. Yang pertama, mencarikan ibu yang baik. Maknanya sebelum berkahwin, kalau untuk perancangan ke depan ni kita nak dapat anak yang soleh dan soleha, mestilah isteri yang dicari itu isteri yang soleha. Dan kepada isteri-isteri, mestilah suami yang dicari itu suami yang soleh. Barulah produk hasil daripada kilang itu akan melahirkan produk yang berkualiti, iaitu anak yang soleh dan soleha. Terutama sekali ibu ataupun isteri. Sebab sejarah menceritakan kepada kita, tuan-tuan, ada pasangan suami isteri yang suaminya jahat. Jahat gila babi punya jahat. Jahat nak mampus. Ya, jahat berbenar. Tapi isteri dia soleha, lahir anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau katalah tadi apa? Suami jahatnya. Kalau katalah suami baik, isteri jahat, kemungkinan lahir anak yang tidak soleh dan tidak soleha. Maknanya kuncinya ialah ibu. Kan? Dia tak pada ayah. Kalau kita tengok sejarahnya macam tu. Ibu ni mesti ibu yang baik, ibu yang soleha, baru boleh lahir anak yang soleha, yang soleh dan soleha. Baik, kat mana tadi? Dah terlupa dah. Apa saya cakap tadi? Mencarikan ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Kata budak ni tadi, nombor 1 pun bapa saya dah silap, nombor 2 pun silap. Ibu saya seorang perempuan kebret, penyanyi kelab malam, kaki clubbing. Itulah ibu saya yang dipilih oleh ayah saya. Lepas tu ayah saya bising, saya ni pun kaki kelab juga, tak balik malam-malam. Dan mak saya jenis itu. Kan? Lepas tu yang kedua pun bapa saya silap juga. Ayah saya memberi nama kepada saya Kelawar. Dah nama pun Kelawar, memang mengelewar saya. Malam-malam, siang-siang saya berolor, saya tidur. Pasal nama saya Kelawar. Yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran, kata Saidina Umar. Masya Allah. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa tak ajarkan anak-anak kita Al-Quran, kita telah gagal menjadi ayah dan ibu yang baik. Ustaz, saya tak pandai baca Quran, baca merangkak. Macam mana saya nak ajar? Macam ketam mengajar anaknya berjalan lurus, dia pun sengit. Kan? Contohnya lah. Jadi kita hantar, kan? Kita kita wakilkan kepada orang yang reti. Iaitu mungkin ustaz, ustazah, qari-qari'ah. Ataupun kalau dia bukan ustaz, ustazah pun, dia memang bidang dia Al-Quran. Tapi biasanya kalau dah mengajar Al-Quran, orang panggil ustaz lah. Kan? Jadi hantar anak kita belajar Al-Quran kepada ustaz dan ustazah. Ustaz, saya hantar dekat ustaz tu cas RM50. Bukan ke ngajar Al-Quran ni paroya. Paroya apa? Peri. Kena ikhlas. Bila ikhlas, mestilah paroya, peri. Kepala bana dia. Kan? Dia ingat semua benda sekarang ni peri. Dia ingat isi minyak motor, minyak kereta tu pakai air. Kan? Pakai minyak. Lepas tu apa lagi? Ustaz tu pun ada juga keperluan hidup dia. Jadi kenalah bayar. Dan sebenarnya bila sebut ikhlas, lagi banyak kita bagi, lagi ikhlas ustaz tu. Macam Ustaz Zamhana datang mengajar Quran, bagilah banyak sikit, lagi ikhlas. Kan? Kalau sikit kan dia merungut. Nanti tak ikhlas. Jadi kena bagi banyak. Ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Baru ni masa saya pergi Syria tu, dia memang tak sekolah. Sekolahnya dah kena bom. Lepas tu saya tanya dekat budak-budak tu, adik-adik, pandai tak baca Al-Quran? Kan?
Mak dia kata, kami ajarkan anak-anak kami Al-Quran. Walaupun mereka tak pandai matematik ke sains ke apa, mereka tak sekolah, tapi kami ajarkan anak-anak kami Al-Quran. Saya kata, okey, kalau begitu sila baca surah Al-Masad. Budak tu nyerongin je. Kata pandai baca Quran, suruh baca surah Al-Masad, nyerongin. Pasal apa? Kan? Sila baca surah Al-Ma'un, sila baca surah Al-Kawthar. Semua dia tak baca, nyerongin je. Sekali mak dia kata apa? Itu kacang benar, kata. Itu senang benar. Oh, patutlah dia tak baca. Okey, sila baca suratul Mulk. Dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ui, sedaplah kamu baca macam Arab, saya kata. Oh, dah memang Arab. Baca pun macam Arab lah. Ya, sebab kita kalau baca Al-Quran kena biluhunil Arab, dengan lahjah Arab. Kan? Yang ini saya tak nak ulas pasal Ustaz Zamana kata dia baca pun bunyi Jawa. Kan? Aku dengar lagu tadi pun bunyi Jawa, kan pandai ngata orang suruh baca Arab katanya kan. Tapi tak adalah bunyi itu pekat sangat Jawanya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka jikrak alaji angka jojoh rob. Itu pekat benar tapi kalau kata dah tak boleh nak ubah, kan, dia dah usaha dah. Itu setakat yang dia boleh. Tapi sebenarnya orang Nusantara ni, orang Melayu boleh baca Al-Quran lagi baik daripada orang Arab. Tengoklah kalau tilawah musabaqah tu, peringkat antarabangsa yang menang kita bukannya Arab. Kan? Pelik kenapa orang Melayu boleh menang. Kan? Padahal Al-Quran turun kepada Arab, bukannya Melayu. Tapi kita semua sekali lah Al-Quran untuk semua bangsa dalam dunia. Cuma kelebihan orang Melayu ni, pasal dia makan sambal belacan, dia makan tempoyak, dia makan budu. Rupanya kita boleh sebut semua makhraj, kita boleh sebut. Kan? Masya Allah, itu hebatnya. Baik, kat mana tadi ya? Saya gemar terlupa. Pasal hari ni tak makan kismis lagi. Aduh, tadi cerita je makan kurma lah apalah. Awak pun tak makan juga. Kan? Mahir, kepala botak. Baik, apa tadi? Itu apa ni, 3 kewajipan seorang ayah yang dikatakan oleh Saidina Umar. Jadi kita sebagai ayah, selain maknanya nak cerita tadi bagi nama tu, penting memberikan nama yang baik kepada anak. Saya kalau ceramah di sekolah saya selalu tanya. Tapi kalau ceramah di masjid surah ni saya tak tanya sebab saya tahu. Kalau saya tanya pun saya jawab sendiri je. Memang nunggu nema jawab memang hidak lah. Tapi kalau budak-budak dia lekeh jawabnya. Tahu ke tak tahu dia hantam aja. Kan? Okey, saya selalu tanya apa dia? Nama anak Nabi. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Sekali lagi, anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Berapa anak Nabi? 7 orang. Berapa lelaki? 3 lelaki. Berapa perempuan? 4 perempuan. 6 daripadanya lahir daripada isteri Nabi yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang lagi daripada isteri Nabi yang bernama Maryah. Ustaz, bukan ke Khadijah tu masa kahwin dengan Nabi umurnya dah 40? Haji benar. Haji benar katanya. Haji benar ke pun? Kalau dah umur 40 macam mana boleh beranak lagi 6? Kan? Dia rasa pelik pula. Pasal hari ni kalau orang dah umur 40 dia nak beranak, doktor kata berisiko ni. Kalau boleh pun seorang je lagi, seorang 2 je lagi. Padahal negara orang putih umur 60 pun ada beranak lagi. Tapi kuat kederatnya minum kacip Fatimah. Jadi kepada ibu-ibu, malam ni saya ada bawa kacip Fatimah. Ni bukan saja cerita ni, sambil-sambil sambil menyelam minum air. Kan? Saya baru ni ada ceramah di satu tempat. Saya kata, Pakcik, ni tongkat Ali. Pakcik tu umur dalam 70-an lah. Kan? Lepas tu pakcik tu kata, tanda aku.
Apa pula pakcik? Dah umur 70 tak boleh minum tongkat Ali ke? Takut makcik kamu marah, katanya. Saya pun tak faham apa maksud pakcik tu. Kan? Dia kata dah umur 70 ni kalau minum tongkat Ali takut makcik kamu marah. Sekarang atuk jadi kuat sekarang. Jadi saya kata belikanlah kacik Fatimah ni sekali. Kan? Untuk makcik. Baru dia ngam. Kan? Baru dia melawan. Lepas tu saya jumpa pula makcik. Makcik, macam mana pakcik hari tu dia beli kacik Fatimah untuk makcik, ada minum tak? Tak adalah pula makcik minum. Sudah. Makcik tengok pakcik kamu juga yang minum kacik Fatimah. Patutlah makcik tengok dia pergi ke surau jalan mengepit kata. Dia naik skuter kepit je kata. Sudah, dia tak terkangkang lagi dah katanya mengepit. Naik skuter memanglah kepit. Ya. Okey. Kat mana tadi? Dalam kepit tu dah habis lah. Kat mana tadi? Saya lupa lah. Sebenarnya saya saja nak uji tau. Koma ni betul-betul dengar ceramah ke tidak. Anak Sayyidatina Khadijah tadi 6 orang. Tapi baca tak hadis. Nabi kata apa dia? Ketika aku berkahwin dengan Khadijah, walaupun Khadijah itu umurnya 40 tahun, itu pada angka. Dan dia sudah berkahwin 2 kali sebelumnya. Khadijah tu dah kahwin dua suami dah sebelum tu. Nabi Muhammad suami yang ketiga. Tapi bukanlah dema Nabi bermadu pula. Kan ada 3 orang suami pula dah. Maknanya dah meninggal dah suami yang 2 sebelum tu. Khadijah berkahwin dengan Nabi suami yang ketiga. Tetapi pada hari perkahwinan itu Allah mengembalikan keremajaan Khadijah. Maknanya Khadijah bertukar jadi anak dara balik. Ni yang dulu ada seorang artis dekat Malaysia. Kan, dia gamaknya tak mengaji lah tu, dia tak dengar hadis ni, dia boleh kata tengok Nabi Muhammad pun kahwin dengan perempuan tua, tak cukup dia sebut tua, nak mam, dia boleh sebut macam itu. Kan, dan dia kena gam setahun, tak boleh keluar TV. Patutnya kena tempelin aja. Kan, ada lagi hidup lagi orangnya, berlakon lagi. Tapi nak ceritanya dia pernah sebut macam itu sebab apa? Sebab dia tak tahu, dia tak mengaji lah tu. Padahal Nabi berkahwin dengan Khadijah. Khadijah ini usahawan, jutawan, hartawan, dermawan, jelitawan. Lepas tu apa satu lagi? Jadi 6 semua. Usahawan, jutawan, hartawan, dermawan, jelitawan, agamawan. Orang yang berakhlak, orang yang menjagalah kehormatan dirinya apa semua. Maknanya memang bukan kaleng-kaleng, cantik. Kan, hari ni kalau kita tengok perempuan, ada yang usahawan, betul, jutawan, kan, hartawan, dia berniaga, banyak duit, banyak harta, tak ketahuan. Tak ketahuan, tergedik-gedik pula, tak comel pula. Tapi lawa, tapi kaya. Maknanya tak cukup package. Nak cari yang kaya, kan, banyak duit, banyak harta, cantik, dermawan, agamawan, akhlak baik, itu memang payah. Hanya seorang sajalah setakat ni kita kata yang dapat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'. Kahwin akan perempuan itu kerana 4. Yang pertama li jamaliha, kerana cantiknya, li hasabiha, keturunannya, li maliha, hartanya, li diniha, agamanya, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan bahagia. Maknanya tak cantik pun tak apalah, dia bukan berharta pun tak apa, bukan daripada keturunan orang baik-baik pun tak apa, yang penting dia beragama. Itu akan membahagikan. Sebab ada ramai para suami hari ini dapat isteri yang cantik tetapi tidak bahagia kerana isterinya tidak beragama. Kan? Dia boleh maki suaminya. Ni abang ni jebon betul lah. Dah lah jebon, abang ni Fir'aun. Dia kata kat suami dia Fir'aun. Kan, datang pejabat agama, ustaz, suami saya tu jahat ustaz, macam Fir'aun. Kita pun kata, puan, bawa bertenang puan, suami puan tu macam Fir'aun, dia bukan Fir'aun. Puan tahu tak, ada seorang isteri namanya Asiyah, suami dia Fir'aun original.
Bukan yang tiruan punya. Bukan macam Firaun. Suami dia memang Firaun, tapi dia isteri yang salihah. Suami puan macam Firaun. Lepas tu dia marah. Suami saya lagi jahat daripada Firaun. Biar betul puan, lagi jahat daripada Firaun. Kan? Tak kalah sampai macam tu puan. Kan? Lepas tu saya kata puan, nasib puan lah jumpa lelaki yang macam tu. Tapi tak semua lelaki macam tu puan. Ada lelaki yang baik. Mana ada? Lelaki semua buaya, hantu raya. Gila. Semua lelaki tak guna. Ada puan yang tak jumpa. Siapa? Contohnya macam depan puan. Ustaz pun sama. Ustaz pun sama juga. Punya marah, dia kata ustaz pun sama juga. Itu kalau dah marah, kan? Dia jadi meroyan, meraban tibin. Baik, kat mana tadi? Isteri Nabi kita Sayyidatina Khadijah melahirkan 6 orang anak. Maka sebab itu bila mana Nabi setiap kali bersama dengan isteri-isteri yang lain, kadang-kadang Nabi terlepeh ataupun Nabi tersebut nama Khadijah. Ada satu riwayat menceritakan Sayyidatina Aisyah cemburu dia, meronta dia, metor dia. Kan? Abang ni kan tak habis-habis Kak Jah. Ni Ecah ni. Ni abang kat rumah Ecah dia sebut nama Kak Jah. Pasal apa? Kan? Tak habis-habis. Orang tu dah meninggal katanya. Tak payah nak sebut-sebut. Apa Nabi kata? Wahai Aish, ya Humairah, jasa Khadijah itu memang aku tak boleh lupakan. Memang baik berbenar. 25 tahun aku duduk dengan dia. Kan? Nak kata kan? Macam koma banyak akhir. Contoh ini saya tambah ni. Banyak isteri yang kan? Bila ke saya cakap baru ni? Kalau orang tanya, contohlah ustaz, ustazah nak tanya sikit, ustaz dekat rumah macam mana? Contohnya orang tanya Nabi kan, bagaimana Nabi dekat rumah? Kata isteri Nabi, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya seperti Al-Quran. Yang macam kau tengok dia ceramah apa semua tu, itulah dia di rumah, sejibi. Kan? Kana khuluqul Quran. Agak-agaklah kalau tanyalah kepada isteri saya lah, contohlah ni. Kan? Ustazah nak tanya, Ustaz Yop kat rumah macam mana? Maknanya tak payah tanya dah. Dah tahu dah. Apa selepas itu, cerita selepas tu dah tahu. Sebab dia bunyi lembu. Ustaz kalau dia bunyi kambing, lagi teruk lah. Kan? Dia kerja nak menanduk je kata ustazah. Kan? Contohnya kat mana tadi? Ditanya ke apabila Nabi berada di rumah isteri-isteri yang lain, selalu menyebut-nyebut tentang Khadijah. Khadijah itu kata Nabi jasanya besar. Kan dia melahirkan anak-anak yang ramai. Daripada dia aku dapat anak ramai. Mungkin Sayyidatina Aisyah dengar ni kecil hati lah sikit. Pasal Sayyidatina Aisyah dengan Nabi tidak ada anak bersama dengan Nabi. Kemudian Sayyidatina Khadijah, dialah orang yang pertama menerima dakwahku dikala orang lain semua mengecam, mengutuk, mencemoh, mencaci, menghina aku, tapi dia terima aku. Ada orang kata biasalah ustaz, isteri mestilah support suami. Tambah-tambah suami jadi calon, kan? Ada tak? Siapa ada calon ni? Alamak. Contoh, mestilah suami sokong, kan? Abang boleh. Hidup abang. Bangkit, kuih bangkit. Dia sokong suami dia. Dia buat demo. Kan, biasalah tu kita kata. Tapi berapa ramai juga di kalangan isteri yang tidak menyokong suami. Hatta kalau ditanya kepada para pendakwah, ustaz-ustaz, imam-imam, ada juga isteri yang derhaka, ada juga isteri yang nusyus, ada juga isteri yang tidak menyokong suami dia. Abang ni nak jadi imam, tak payahlah bang. Abang tu jadi makmum pun tak layak katanya. Apa pula? Aku nak jadi imam, takkan tak boleh. Abang tu imam bendanya, muka dah tak handsome kata. Dikutuknya suami dia. Kan, dulu abang tak ingat ke abang tu kan baik sangat. Itu dulu masa zaman jahiliyah. Memanglah aku ni agogo pok yeye. Kan, bila Ustaz Zamhana sebut tadi, ayah saya pun satu geng. Beli apa?
Beli 4B. Saya tengok gambar ayah saya dulu. Ya Allah, rambut afro yang macam sarang tebuan tu. Dahsyat juga bapa aku dulu zaman muda-muda. Lepas tu dia punya collar dia tajam tau. Kan? Dia punya seluar dia tu yang bell bottom apa panggil, yang kembang di bawah tu. Padahal dulu masa kami kecil-kecil pakai seluar apa itu dimarahnya. Dia kata apa pakai seluar nyapu tak cicak begitu. Dia itu seluar nyapu sampah. Padahal tengok gambar dia pakai tu, oh buta muka. Oi, bukan main naik Vespa. Asalnya Ustaz Zamana pun lebih kurang. Kan? Kan? Lepas tu kita tengok juga gambar mak-mak kita, makcik-makcik dulu. Rupanya zaman dulu kalau tak pakai tudung tu kira ialah zaman jahiliah, zaman dulu. Sekarang ni kebanyakan rata-rata pakai tudung. Tiba-tiba dalam satu baris tu, kan, yang pakai kebaya, rambut robang apa semua tu, ada seorang pakai selendang. Mak yang ini elok pula dia pakai selendang mak, tapi jambul dia terkeluar lah. Ini siapa mak? Ini Ustazah Leha. Rupanya masa itu ustazahnya pakai selendang je, jambul dia terkeluar. Oh tu kira ustazah tu zaman itu kan. Tapi sekarang takkan ustazah pakai kopi tu. Kan? Orang biasa pun dah pakai tudung elok dah. Itu cerita zaman dulu. Baik, kat mana tadi? Lupa pula dah. Cerita apa tadi? Sayyidatina Khadijah kahwin dengan Nabi berapa lama? 25 tahun. Selepas Khadijah wafat, barulah Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Maknanya kesimpulan dia apa dia? Nabi bermonogami. Isteri seorang lebih lama daripada poligami. Poligami 10 tahun. Monogami seorang isteri 25 tahun. Selepas isteri yang pertama wafat meninggal dunia, barulah Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah 3 tahun kemudian. Lepas tu barulah berderet Sayyidatina Aisyah, Hafsah binti Umar. Nabi kahwin ramai selepas tu. Jumlah kesemuanya 13 orang. Tapi masa mula-mula tu dengan Sayyidatina Khadijah, itulah seorang. Sampailah Khadijah wafat. Jadi kalau saya tanyalah ibu-ibu, kakak-kakak, semasa kita hidup, suami tak kahwin lain. Bila dah mati, baru suami kahwin. Okey tak macam tu? Macam Nabi buat. Okey tak okey? Oh, rupanya tak okey juga. Maknanya dah mati pun dia tak bagi kita kahwin. Ada seorang ibulah, kakak ni dekat Kuala Kangsor masa tu. Ustaz, suami saya Ustaz, suami buat saya. Kenapa kak? Orang perempuan dia kalau datang dia akan menangis dulu setengah jam baru dia cerita. Ustaz, suami saya buat saya Ustaz, suami saya nak kahwin Ustaz. Habis itu kenapa? Saya sakit Ustaz, tergamar dia nak kahwin, saya sakit Ustaz. Doktor kata saya tak ada harapan Ustaz, saya dah terlantar dekat hospital. Suami saya kata dia nak kahwin. Habis itu macam mana kak boleh datang pejabat agama kata dah terlantar? Saya dengar dia nak kahwin, saya terus sihat. Saya dengar masa dekat hospital tu, suami kata aku tengok kamu ni dah lorat dah ni, nampak pun macam tak ada harapan. Ni tak guna punya suami. Dia boleh cakap macam tu. Doktor kata tak berapa hari lagi. Kan? Jadi itulah abang sajalah nak khabar. Andai kata saya pergi, abang nak carikan pengganti. Kan? Sebab apa? Sebab anak-anak kita siapa nak tengoknya? Abang selalu outstation. Abang ni qori. Kan? Selalu ngajar orang, betul masuk musabaqah lagi. Abang sibuk. Jadi abang kena cari pengganti untuk jaga rumah, kemain rumah apa semua. Kenalah ada isteri. Isteri dia kata, apa? Kutuk orang nak marah sekarang ni. Itu tak padan muka. Isteri pula pergi tambah. Itu contoh isteri siapa? Isteri Nabi Nuh AS. Qalima. Padahal Nabi kata contoh nama Abdullah khairul asma, sebaik-baik nama ialah Abdullah. Maksudnya tapi dia sebut Ruqyah. Kan? Dalam cerita Piramli pun Ruqyah kan. Sebenarnya Ruqayyah. Siapa yang ada nama itu rare, legend. Itu nama anak Nabi. Siapa namanya Sumayyah, wanita pertama syahid dalam Islam. Siapa namanya Khadijah, isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Aminah, nama ibu Nabi. Siapa namanya Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Siapa namanya Asyah, isteri Fir'aun.
Kamu memang sampai bila? Sampai mati pun kamu tak boleh bercerai. Rupanya dalam Islam ada jalan macam mana perempuan boleh bercerai dengan suaminya sekalipun suami tidak menceraikannya. Kebiasaannya cerai dengan suami saya. Lalu Nabi tanya, kenapa suami kamu ni tak bagi nafkah ke? Bagi, cukup. Zahir, batin cukup. Lebih lagi. Lepas tu dia ni di rumah macam mana? Amal ibadat dia? Bagus. Rajin semayang tak tinggal. Berjemaah lagi. Doa, zikir semua cukup. Mayang malam. Bagus orangnya. Habis tu? Tapi masalahnya dia ni hitam. Orangnya tak handsome. Malam-malam kalau tutup lampu, saya jenuh manggil. Bang, abang kat mana? Abang kat mana? Abang kat mana? Sini, abang ada kat bucu katil ni. Ya, kat mana? Saya terperanjat. Nampak gigi je putih. Lain semua hitam Ustaz. Berapa Ustaz pula Nabi katanya kan. Lama-lama tak tahan lah saya. Itu yang saya tak boleh lah. Saya tak boleh terus bersama dengan dia. Lalu Nabi kata, masa kamu kahwin hari tu, dia bagi apa mas kahwinnya? Dia bagi saya kebun. Boleh tak kamu pulangkan balik kebun tu pada dia? Boleh. Kan? Maknanya dia kena membayar sejumlah pampasan kepada lelaki tersebut. Sebab bukan salah lelaki tu, tapi perempuan tu tak nak pasal lelaki tu hitam. Ada. Itu benda tu berlaku. Tapi benda tu berlaku menjadi pengajaran, ya, kerana istimbat hukum diambil daripada situ supaya kita umat kemudian ni tahu ada jalannya rupanya. Ya, yang kata Islam ni bukan langsung kena kahwin je, langsung tak boleh bercerai. Boleh bercerai. Dan banyak di kalangan sahabat Nabi pun kahwin cerai pun ada. Kan? Sebab kehidupan berumah tangga ini mestilah kita melayari bahtera itu kalau boleh dalam keadaan yang harmoni, yang bahagia bersama dengan pasangan yang soleh dan solehah. Kalau dah dapat suami macam Jebon, kan, dia asyik nak smackdown aja, saya nak belasah aja. Ada sahabat Nabi datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak pukul isteri saya? Maknanya dia jenis baran. Dia kira nak smackdown isteri dia. Dia rajin tengok wrestling. Bila dia tengok wrestling, macam itu caranya, hentak. Kemudian dah lembik atas katil, lari-lari, lompat-lompat. Hira, what the rock is cooking. Dia buat apa itu dekat isteri dia. Kan? Lepas tu kebetulan anak balik sekolah, tengok mak dengan bapaknya tengah wrestling atas katil. Anak pun terus kira. 1, 2, 3, ting, ayah menang. Mak kata, kepala otak kau. Mak kena smackdown dengan ayah ni. Ayah dia kira nak pukul je. Baik, tuan-tuan dengar apa jawapan Nabi. Bila sahabat ni kata, aku nak pukul isteri aku, boleh tak? Kalau ditanya kepada mana-mana ustaz ke, biasanya lah kan, imam ke kan, tak baik kamu pukul isteri kamu. Kan dia insan yang lemah. Lagi perempuan kan banyak, tolong kita buat je. Banyak pula beletior ni kan, merepeknya kan. Tapi Nabi bagi satu jawapan yang bila kita dengar tu terus sentak. Rasa macam tak jadi nak pukul. Apa jawapan Nabi? Bolehkah aku memukul isteriku? Kata Nabi, tergamakkah kamu memukul teman tidurmu? Nabi kata, tergamakkah kamu memukul teman tidurmu? Bukankah isteri kamu tu bila kamu nak tidur, kamu cari dia? Tak ada pula atas katil. Tengok-tengok bawah katil. Open dia, terajang. Pasal tidur lesok, terajang isteri terpelantin bawah katil. Kan? Maknanya tak boleh tidur kalau tak ada isteri. Saya pernah tanya seorang pakcik dengan makcik kalau tidur apa dibuat? Apa dibuat? Tidur je lah. Kan? Habis makcik ada sebelah. Makcik kamu tu, pakcik buat sendal je. Buat meletak kaki je katanya. Janji dia ada sebelah tu katanya. Ya Allah, buat meletak kaki katanya. Buat sendal. Jadi maknanya seronok hidup berpasang-pasangan. Kan? Jadi apa cerita tadi? Saya pun dah lupa dah. Masa dah terlebih. Patutlah dia jadi macam bela. Dia macam dah lemah. Jadi nak kena cas. Cara nak mengecasnya ialah makan. Kita kena berhenti makan lah ni. Jadi kita nak sikit lagi kesimpulan. 5 minit ke 10 minit boleh? Sebab kita nak sebut juga tanda sayang kita kepada Nabi. Bukan setakat hanya kita kenal Nabi, dan kita mengaku cinta kepada Nabi, dan kita rindu kepada Nabi. Kata ulama, perasaan rindu lahir daripada perasaan cinta. Perasaan cinta lahir daripada perasaan kenal. Tak kenal maka tak cinta. Tak rindu
Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Oh, teras. Oh, cakap orang putih. Jadi, bohonglah kita kalau kita kata kita rindu Nabi Muhammad kalau tidak cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, dia mengikuti ajaran Nabi, meneladani akhlak Nabi dan banyak bersalawat kepada Nabi. Tapi selawat pula dah tak betul. Kan? Kena selawat bagi betul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Ustaz Zamhana tegur tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia punya grammar dia tu lah. Kan? Dia punya gu dia tu wasallim. Kalau Allahumma, kalau wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dia kalau wasallam sallallahu, kan? Allahumma wasallim. Itu benda tu kena belajarlah maknanya, kan? Yang penting kita nak tahu di sini, banyakkan berselawat kepada Nabi. Apa untungnya, Ustaz? Kalau kita melatas sebut apa cok, apa kita dapat? Ocobot. Budak-budak ni kenal lah Ocobot. Kawan Bobo Boy. Kan? Apa tak lagi kalau melatas sebut Omang Ko Ijo. Dia akan sebut Omang Ko Ijo. Tak tahulah kenapa. Macam mana boleh keluar Omang Ko Ijo. Dia ikut parti apa ramaknya. Omang Ko Orin. Omang Ko Biru. Omang Ko Merah. Kan? Kenapa dia nak sebut perkataan itu sedangkan tidak ada faedah? Kan? Sedangkan kalau kita melatas selawat Allahumma salli ala Muhammad, terkejut orang cucuk pinggang, Allahumma salli ala Muhammad. Orang jekak, Allahumma salli ala Muhammad. Terkejut je, Allahumma salli ala Muhammad. Dia banyak berselawat kepada Nabi. Maka man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat. Barang siapa berselawat, yakni mendoakan, memuji. Dia boleh dua maksud, mendoakan, memuji. Aku memuji Nabi sekali, Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Maksud Allah berselawat ke atasnya, Allah merahmatinya. Ya, Allah menyayanginya, belas kasihan kepadanya 10 kali. Bayangkan kita puji Nabi, doakan Nabi sekali je, tapi Allah balas 10. Tidak cukup dengan itu, wa huttat anhu 10 khati'at, dipadam, digugurkan 10 kesalahannya, 10 dosanya, wa rufi'at lahu 10 darajat, dan diangkat 10 darjatnya. Masya Allah. Maknanya satu selawat kita dapat 30 ganjaran. Baru ni saya ceramah di sekolah tu, saya selawat lah, kan? Tapi selawat saya tu biasa je lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat 3 kali dapat 90 ganjaran. Selawat sekali dapat 30. Selawat 2 kali dapat 60. Ustaz, boleh tak saya nak baca selawat lain? Selawat apa pula? Selawat macam dalam tahiyat. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ustaz, kenapa dalam salawat tu ada masuk pula nama Nabi Ibrahim? Apa kena mengenanya? Kenapa dia menyebut pula? Dia kata Nabi Ibrahim menyebut pula. Kita selawat kepada Nabi Muhammad, tapi ada nama Nabi Ibrahim dalam itu. Kata ulama, sebab keturunan Nabi, silsilah Nabi ni sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam, kita lahir daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad lahir daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam, dan jasanya besar, iaitu membina Kaabah. Nabi Ibrahim dengan anaknya yang bina Kaabah. Kemudian apa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam gelarnya Khalilullah. Adapun Nabi Muhammad Habibullah. Habibullah maksudnya kekasih Allah. Khalilullah maknanya best friend Allah. Teman, kawan baik Allah. Itu maksud Khalilullah. Gelarannya dekat-dekatlah. Ya, Nabi Muhammad lebih lagi istimewa, Habibullah, kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dikatakan wajahnya mirip seperti wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia punya kaitan dia. Dan banyak lagi lah dia punya syarah dia, apa kaitan Nabi kita dengan Nabi Muhammad. Itu dipanggil salawat Ibrahimiyah. Ustaz, ada satu lagi selawat lah saya dengar, ada Ustaz Darusshifa. Ustaz ni dia pandai tangkap hantu katanya. Dia panggil Ustaz tangkap hantu, Ghostbuster. Ustaz ni Darusshifa, dia pandai perubatan Islam. Saya dengar dia ada selawat lain. Ustaz, apa nama selawatnya? Sebab saya dulu pun ada belajar perubatan Darusshifa ni, namanya salawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita dengar Hijaz nyanyi, bunyi dia ada lain sikit. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha. Tadi abdan, ini ajsad, maksud dia sama. Wa nuril absari wa jilaiha. Tadi saya sebut diya, yang ini jila. Diya dengan jila makna dia sama, cahaya. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini namanya salawat syifa. Ingat lagi dulu waktu belajar, kalau kita nak jampi, boleh pakai salawat syifa. Kita boleh jampi pakai surah Al-Fatihah. Kata ulama, paling-paling tak ada pun, kalau jampi, baca surah Al-Fatihah. Jangan tinggal, sebab itu dia panggil ibu segala doa, dan juga ayat 1000 guna surah Al-Fatihah. Sebenarnya kita yang tak tahu. Padahal nak jampi bukannya susah. Jampi ni dalam bahasanya disebut ruqyah ataupun doa. Ada orang kata mana ada jampi-jampi dalam Islam. Jampi tu cakap Melayunya, cakap Arabnya doa. Dibacakan doa. Boleh ke jampi-jampi ni ustaz? Boleh. Nabi pun jampi. Nabi pun baca doa. Saidina Abu Bakar sakit kaki, Nabi baca doa, kemudian Nabi ludah. Saidina Ali sakit mata, Nabi doa, kemudian Nabi ludah. Itu teknik dia. Kalau orang yang belajar bab perubatan ni, perubatan Islam ni, kalau tengok lepas dia baca doa, dia akan ludah. Tapi ludah di sini jangan pula kena ludah. Balik ni kita pun ludah. Isteri pula kebetulan, bang, sakit kepala lah bang. Main sini abang jampi. Pandai ke abang jampi? Abang baru belajar tadi dengan Ustaz Yub dekat surau ni. Katanya senang jampi ni. Baca Fatihah. Sini. Abang, saya sakit kepala lah bang. Kenapa kamu sakit kepala yang? Saya sakit kepala dengan abang. Tak apa. Lagi senang. Pasal kamu sakit kepala dengan abang, biar abang yang jampi. Mari sini. Dia punya teknik dia, syarat dia ialah mesti pegang di tempat yang sakit dan minta izin. Cara dia. Okey, mari sini. Sakit kepala kan? Abang minta izin pegang kepala Isteri kata, bang, kenapa nak minta izin? Selama hari ni merata tempat abang pegang. Tak ada pula minta izin. Yang ini pasal nak jampi, dia ada adab dia. Abang kena minta izin. Yang itu bukan jampi. Jadi abang minta izin pegang kepala, boleh? Boleh bang, pegang entah mana pun tak apa bang. Baca Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Waladdallin, amin. Pasal dengar kata ludah bang, apa bang? Apa abang buat tu? Kebetulan rezeki kamu. Ustaz kata lepas habis
sikit. Janganlah lap, cium lah. Apa ni ustaz? Ailio ustaz. Busuknya nak termuntah. Itu kira terlepas rezeki. Kan? Tapi kalau kita baca dalam sirah, Nabi bila jampi ludah, sembuh dengan izin Allah. Kata ulama, apa sahaja yang keluar daripada batang tubuh Nabi, semuanya ada keberkatan sekalipun ianya najis. Itu hanya berlaku kepada Nabi. Batang tubuh Nabi, kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammad, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dengan mukanya, dengan dada, apa semua, perfect, terbaik. Malah kalau yang keluar itu najis sekalipun, ada keberkatannya. Sebab kita pernah mendengar ada riwayat menceritakan sahabat minum air kencing Nabi. Tapi bukanlah Nabi ni yang offer. Nabi tumpang tidur di rumah dia, berpeluh. Hamparan yang Nabi tidur tu tadi, diperahnya. Kan? Buh dalam botol. Kamu buat apa tu? Peluhmu berbau kasturi ya Rasulullah. Peluh Nabi bau kasturi. Kan? Tapi kalau peluh piyuyuk, bau hapok. Bau tengik pun ada. Kan? Ataupun lepas habis ceramah ni, tuan-tuan selepas saya habis ceramah ni, saya bercadang nak kencing ni. Ada tak siapa-siapa yang nak minum air kencing saya? Saya ni kan piu. InsyaAllah baik, sembuh. Kencing manis, darah tinggi, terbaik. Sebotol RM50. Kan? Memang tak ada berlaku benda tu. Sekalipun dia tok guru besar, serban besar tempayan sekalipun. Sebab ada berlaku di dalam negara kita ni, bila muncul saja tok guru ajaran sesat. Ini yang cerita ajaran sesat lah. Bukan tok guru yang betul-betulnya, ajaran sesat. Kan? Siapa pernah tengok video Ayah Pin? Kan? Orang minum air rendaman kaki dia. Dia rendam kaki dia dalam besin. Saya tengok air tu warna putih, rasanya susu. Lepas tu pengikut dia minum air rendaman kaki, susu Ayah Pin cekam, perisa cekam. Dia boleh tergamak minum pasal dia mendewa-dewakan, dia memuja. Itu tak ada. Nabi saja yang boleh, yang ada disebut sebagai najisnya ada keberkatan. Pernah satu riwayat menceritakan sahabat Nabi bekam Nabi, keluar darah lah bila bekam. Kan? Di antara sunnah yang Nabi suruh kita buat ialah berbekam. Lepas tu pula, habis bekam Nabi tanya, mana pergi darah bekam tadi? Sahabat ni kata, Nabi kata, kamu minum ke? Katanya. Kan? Nabi kata, lepas ni jangan buat lagi. Yang dah kamu minum tu tak apa, lepas ni jangan buat lagi. Maknanya bukan Nabi yang suruh umatnya minum darah. Dan Nabi bila ada sahabat yang dah minum, dia kata udah lu, nanti semua orang pakat nak minum darah, jadi Dracula pula. Baik, jadi saya rasa bolehlah saya berhenti dah ya. Saya akan sambung lagi ceramah ini pada minggu depan. Sebab ceramah Maulid Rasul ni 5 siri kebiasaannya. Saya lupa nak bagi tahu dengan Ustaz Zamhana, kesemuanya 5 siri. Jadi minggu depan saya akan datang lagi sambung. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Betul ke ni? Betul. Sebab dengar dia kata boleh belah. Boleh belah. Kami dah serik dah ni, cukuplah setakat ini aja. Kami pun tak tahulah apa yang dapat malam ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta ampun, minta maaf. Cerita kita ni mungkin macam tergantung pun ada. Macam taklah tinggi sangat dia punya levelnya. Dan ada juga yang negeri yang dah jemput saya untuk buat ceramah Maulid Rasul, tapi bukan di Perak lah, ada satu negeri dibatalkan program itu kerana di negeri itu mengeluarkan arahan bermula bulan November ini sehinggalah PRU tidak dibenarkan ada ceramah. Sebab takut nanti penceramah menyelitkan politik. Pun ada juga di satu negeri dah keluar arahan. Tapi di sini Alhamdulillah, dan saya pun tidaklah bercadang nak cerita politik ke apa ke. Cuma kalaulah orang kata cerita Maulid Rasul je, jangan politik. Padahal
keseluruhan kisah ataupun sirah Nabi itu sangat berkait dengan politik. Kan? Politik rumah tangga, politik sebagai imam, politik Nabi sebagai seorang pemimpin, dia sangat berkait dengan cerita politik. Dan cumanya nasihatnya ialah pilihlah pemimpin yang ada ciri-ciri seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata pilih pemimpin yang macam Nabi, dia pun mesti Nabi, baru kita pangkah dia. Nabi tak ada, gila babi ada. Tak ada Nabi. Melainkan orang itu ada ciri-ciri seperti Nabi, iaitu amanah orangnya. Orangnya tabligh, suka menyampaikan, suka berdakwah. Kan, kalau boleh pemimpin itu boleh menjadi imam, dia boleh menguruskan jenazah, dia boleh baca khutbah misalnya lah. Kan, dia bukan hanya boleh memimpin di luar saja, tetapi khususnya di masjid, di surau, dia pun ada sifat-sifat kepimpinan seperti itu. Dia ada sifat penyabar, dia ada sifat penyayang. Dia juga bukanlah serius sangat. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita gambarkan orangnya mesti tegah, mesti serius. Padahal di kalangan Nabi ada sahabat-sahabat yang kelakar, yang pelawak, dan Nabi tak marah dia. Contohnya, tuan-tuan mungkin dah selalu dengar, namanya Nuaiman. Sehingga kan dia ni selalu buat lawak dengan Nabi. Nabi pernah kalau ketawa nampak gigi, dan Nabi juga pernah ketawa sampai nampak gigi geraham. Maknanya Nabi ketawa besar kalau dia buat lawak. Kelakar betul dia ni. Dan Nabi kata, Nuaiman, kamu masuk syurga nanti sambil ketawa. Kamu ni kalau masuk syurga ni sambil gelak kamu masuk. Kamu pandai buat lawak betul. Dan Nabi ni bukanlah serius sangat. Kita pula semenjak dah kena agama ni, baru dilantik jadi imam ke apa misalnya, datang orang nak melawak dengan kita, kita marah. Kamu jangan buat lawak boleh tak? Kamu tahu tak, gelak tu setan. Aku tak boleh. Aku semenjak dah ni kan, sebenarnya dia yang setan. Sebab kita kena ada sifat-sifat sporting, sifat-sifat bergurau senda. Nabi pernah bergurau, tapi Nabi tidak bergurau dalam keadaan mengaibkan orang, menipu orang. Yang selalu kita dengar kisah seorang makcik datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan makcik masuk syurga. Nabi kata, minta maaf makcik tak ada dalam syurga. Makcik tu balik. Kan? Sahabat kata, ya Rasulullah, apa yang Tuhan menyakat tadi? Makcik tu dah teroyak buruk rupanya. Kan? Aku cakap makcik tak ada dalam syurga. Tolong bagi tahu dia, maksud aku makcik akan masuk syurga tetapi dimudahkan. Dalam syurga nanti tidak ada orang tua, semuanya akan jadi muda. Lelaki umurnya 30 tahun, ada riwayat sebut 33 tahun. Perempuan 17 tahun. Sebab itu ada ungkapan menyebutkan, perempuan umur 17, sweet 17. Apa maksud sweet? Manis. Umur 37, masam manis. Umur 57, kencing manis. Orang lelaki pun sama juga. Saya terlupa, dia ada satu lagi tau, yang berkaitan dengan manis-manis tu. Lelaki pula umur 30, mengancam. Umur 40, lain macam. Umur 50, macam-macam. Umur 60, dah tak cam. Okeylah, sekadar itu saja. Panjang pula sambungnya lagi. Terima kasih banyak kepada Ustaz Zamhana. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi mendengar celoteh saya ni yang tak apa-apa ni kan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Seperti disebutkan tadi, saya adalah bawa sedikit oleh-oleh.